Assalamualaikum guys, apa khabar? Okey, hari ini bermulanya minggu ini dan seterusnya actually saya nak bawa sedikit pengumuman. Bermula pada minggu ini dan seterusnya, kita daripada tim Market Mind Traders, kita akan membuat lebih banyak pair currency untuk anda semua. Okey. So, kepada siapa yang masih belum subscribe, silalah subscribe sekarang. Kepada yang dah subscribe, terima kasih diucapkan. Alright. So, bermulanya pada minggu ini, first saya nak buat pair untuk GA. Lain sikit lah, tapi tak apa. Kita nak buat pair GJ, kita nak melihat ke manakah pergerakan GA ini pada minggu hadapan dan minggu seterusnya. Okey. Jika dilihat daripada struktur yang besar, iaitu weekly, di sini kita dapat melihat satu pergerakan di mana dia telah melengkapkan kenaikan, ataupun kita boleh panggil lah yang ini saya letak dulu sebab saya perlu melihat daripada the whole structure. Disebabkan oleh itu, ini apa yang saya nampak, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan sekarang GA sedang membuat penurunan. Okey. Kalau dilihat daripada di sini, ini kita nampak ada A, B, C, di mana dia membuat wave W dan seterusnya membuat kenaikan ke atas, selari dengan wave 3 sebelumnya. Macam saya pernah ajar dalam live sebelum ni, bila dia membuat pergerakan begini, bermaksud dia selari. Biasanya dia akan bertemu dengan wave 3 sebelumnya, tapi tak apa, mungkin salah, mungkin betul, saya minta maaf. Tapi ini daripada apa yang saya selalu lihat lah dalam pergerakan Elliott wave. So WX dan yang sekarang ada possibility, ada saya menjangkakan GA akan menghabiskan pergerakan C, di mana dia akan membuat Y. Okey, ini A, ini B dan C. Ini W, X dan Y. Jangan confuse. Alright. Kalau dilihat daripada besar sikit lah, kita nampak macam ni lah. Alright, ni adalah W, X dan Y. Okey, so W dah siap, X dah siap. Pergerakan sekarang ialah membuat A. A pun dah siap, bermaksud kita sekarang melihat kepada pergerakan untuk wave B. So macam yang saya tandakan sebelum ini, untuk B dia bergerak dalam triangle. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bergerak dalam descending triangle, ataupun saya panggil falling wedges. Betul tak? Bila daripada satu trend menurun dan seterusnya, triangle ni membuat pergerakan yang kita panggil di bawah dia flat. Dia macam ni. Bawah dia sama, tapi yang di atas ini menurun. Ini saya panggil descending triangle pattern. Bila terjadinya descending triangle pattern, disokong pula oleh trend yang ke bawah begini, bermaksud akan ada penurunan lagi. Kalau dalam kata lain lah, sekarang ni kalau kata bahasa pasar sekarang, dia sedang membuat apa? Membuat accumulation. Dan seterusnya akan ada penurunan untuk ke bawah, di mana dia akan membuat distribution. Begitu. Okey. So, sekarang kita perlu zoom daripada weekly, kita zoom kepada 4 hours, sebab kita nak tahu apakah yang terjadi yang terakhir ini, supaya kita tak confuse. So saya dah tandakan sedikit untuk tatapan anda semua. Di sini saya dapat melihat adanya pergerakan 5 pergerakan ke bawah, dan sekarang sedang membuat korektif ataupun retracement. Cuma sekarang sampai level mana dia boleh retrace. So, apa yang saya boleh buat? Kalau ada 5 penurunan, bermaksud akan ada 3 pergerakan. Betul tak? Macam yang saya pernah ajar sebelum ni, adanya 5 pergerakan, dia mesti dibalas oleh 3 pergerakan. Gitu. So, macam sekarang saya menjangkakan untuk minggu hadapan, bermula esok lah. Bermula esok. Ada possibility dengar. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya dah nampak A masih belum siap.
maksudnya korektif masih belum siap. Begitu. Saya nampak sekarang ni wave A. Okey, saya nampak macam ni. A mungkin sekarang ni akan membuat penurunan B dan seterusnya akan membuat C. Okey. So kita tak usah confuse. Ini yang saya nampak. Alright, saya tukar warna orange lah. Pelik sikit. Okey, ini yang saya nampak. Cumanya sekarang ke manakah pergerakan untuk GA? So saya menjangkakan pertama sekali apa yang saya boleh buat adalah saya akan tarik daripada bermulanya penurunan ni, saya akan mencari level 786. So ini adalah zon yang saya jangkakan dia boleh pergi. Bermaksud macam mana pun saya akan mencari peluang untuk buy. Itu je cerita dia. Okay, so saya akan padam dulu. Cuma kita dah jumpa satu zon ataupun satu area di mana ini yang kita jangkakan dia boleh pergi, tetapi apakah yang bakal terjadi di sini? Ini yang kita nak tahu. Sama ada akan ada penurunan terus ataupun akan ada kenaikan dulu barulah membuat penurunan. So kalau dia membuat kenaikan dan membuat penurunan, bermaksud dia akan bergerak begini. Begini dan seterusnya dia akan bergerak begini. Cuma sampai sini atau sampai sini. Itu saja. So, apa yang saya boleh rumuskan sekarang untuk minggu hadapan ataupun bermula esok, saya menjangkakan akan ada kenaikan dulu, di mana dia akan membuat accumulation dan seterusnya dia membuat manipulation dan barulah dia akan ada penurunan untuk melengkapkan wave B yang ini. Okay, so wave B yang ini saya jangkakan. Saya bukan penggerak graf, tapi saya menjangkakan akan ada kenaikan dahulu untuk melengkapkan struktur kecil untuk A, B dan C, ataupun daripada sinilah A, B dan C. Ini yang saya nampak. Sebab tu saya tandakan di sini. First saya tandakan begini. So saya dapat satu zon di mana ini adalah possibility dia boleh pergi dekat sini. Okay, sorry terlancak pula tadi. Sama ada dia pergi ke sini ataupun dia pergi bawah lagi. Kenapa saya dapat level yang bawah ni? Disebabkan oleh saya membuat kira-kira ataupun saya membuat prediction ke manakah dia boleh pergi. So saya tarik daripada permulaan menurun ni naik sampai ke level yang ini dan seterusnya saya jumpa satu zon di mana ini adalah possibility dia boleh pergi. Sebab tu saya ada dua area, sama ada dia akan pergi ke sini dan dia membuat rejection terus ke atas untuk meneruskan pergerakan melengkapkan retracement, ataupun dia naik sekadar untuk membuat retracement kecil dan barulah dia turun pergi ke level yang seterusnya, iaitu di zon 1 Fibo. Okay, 1% Fibo ataupun 100% Fibo. Senang cerita. So, bila kita dah jumpa begini, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu melihat apakah yang ada di sebelah ni. So, kita perlu bermain dengan time frame. So, kalau dilihat di sini kita ada satu benda kecil yang di sini. Gitu. So, kita jangkakan di level ini mungkin yang pertama, mungkin dia boleh akan naik ke atas dan seterusnya baru membuat penurunan mungkin ke level sini dan lepas itu barulah akan ada kenaikan seterusnya ke atas untuk melengkapkan wave yang saya tanda di atas warna merah ni. Okay, so ini sahaja saya punya prediction ataupun saya punya mapping untuk minggu hadapan. So macam biasa saya akan menjangkakan mungkin semuanya mungkin lah. Ada possibility dia akan membuat kenaikan, barulah membuat penurunan untuk melengkapkan sesuatu pergerakan itu dan barulah akan ada kenaikan untuk terus naik ke atas di level yang kita sudah tandakan sebelum ini. Okay, so macam biasa saya sentiasa mendoakan anda semua untuk sentiasa profit saja. So kita dah semakin menghampiri penghabisan bulan Februari. So berjaga-jaga dalam trade, berhati-hati dalam trade. Okay, so far ini apa yang saya nampak untuk GA. Bermaksud saya nampak akan ada kenaikan dan barulah penurunan. Kalau tak diberi kesempatan untuk naik, mungkin dia terus turun. Saya tak tahu. Tapi bila dia terus turun sampai ke sini, saya still
menjangkakan dia akan membuat kenaikan ke atas untuk melengkapkan wave dia. Gitu. Okey, saya tak nak sebut wave apa sebab takut tiba-tiba dia turun terus, tak boleh buat apalah pula, betul tak? Tiba-tiba dari sini dia turun ke bawah terus membuat penyambungan. Rupanya ini dah complete, tapi kita tak tahu. So, ini dari apa yang saya nampak. Okey, sebab bagi saya, kalau di sini ada pergerakan begini 3 dan di sini pun ada 3 pergerakan, bermaksud sekarang dia mesti membuat 3 pergerakan. Itu sahaja logik yang saya nampak. Okey, tiada yang lain. Alright. Okey, so far itu sajalah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya ni. Jika anda rasa video saya ini bermanfaat, silalah like, share. Kalau yang masih belum subscribe, silalah subscribe. Alright. Terima kasih banyak guys. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang dah 11.43 pada 25 Februari 2024. Bye bye guys.